Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billah al-azim al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alaina wa tawasuq alaina min rasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli akma baq. Baik, tuan-tuan dan saudara rahmat Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan bertabis alam. Salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang semuanya mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan saudara penonton rahmat Allah SWT. Baik, marilah kita meninggalkan kedoaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan ikhlasan, dengan melakukan segala surahannya dan meninggalkan segala larangnya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan ke atas serta keluarga dan segala alam, beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah, tak lain dan bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV Berdakwa Islam. Dan rancangan bersiaran ini kita rancangan segmen Tazkirah Kitab Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ucapan juga sahabat penonton kita geluangannya anda boleh bersiarakan secara langsung di TV Muhammad dan juga di YouTube TV Muhammad, ada pun juga di media sosial TV Muhammad. Sama-sama kita benarkan kulangan tekan platform media sosial kita, boleh sama-sama kongsi dan dibawa juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kongsikan lagi video ini di TV Muhammad untuk manfaat dan sambil juga baik untuk berada di konti studio di Surau Kementerian Baru di Sierra Sarawak telah dikonti di sini. Atakan soalan anda menerusi WhatsApp konti saya Ustaz Muhammad Fadilah telah diaktifkan sekarang di taliannya 0139906809 dan juga tinggalkan soalan anda melalui di media sosial. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama buku yang bertajuk mari kita belajar tersebut. Buku bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM, edisi pengukuhan dikarangan oleh Mas Nisabar Haji Abdullah, diterbitan oleh Kol Agama Angkatan Tentera. Pribadi kita dalam belajar ilmu kita beriman kepada dakwah kepada Allah SWT, kita gunakan di dunia labat di akhirat nanti. Baik, dalam jumpa baik sedekahkan kepada belajar terlepas. Baik, tajuk pada malam ini sampaikan tajuk belajar tersebut. Mari kita sama-sama untuk dakwahkan kita kepada Allah SWT. Kita melaksanakan dengan beritanya untuk segala manusiaan yang dicipta. Mari kita sama-sama dan berusahakan kita sama-sama menilaikan murni dan disampaikan. Baik, tajuk pada malam ini sampaikan dan betul bertajuk riba bahagian kedua. Baik, kata lepaskan ni, lepas belajarkannya kata semula. Baik. Tajuk ini pada malam ini sampaikan dan betul bertajuk jenis riba. Baik. So, dalam kata belajar terlepas, kita baca terlepas kan. Baik, mari kita kata-kata kebetulan. Jenis riba, keuntungan lebih atau bunga yang didapati daripada satu perkhidmatan yang bertentangan dengan hukum syarak adalah riba. Riba terbahagi kepada 4 jenis.
Baik. Riba al-fadl ialah terjadi dengan menukarkan dua barang sejenis dengan tidak sama salah satunya. Lebih contohnya badi dengan badi. Yang kedua, B. Riba al-qirat ialah terjadi hasil dari pinjaman hutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. Contohnya hutang RM RM10,000 dikenakan faedah 10% dalam masa 12 bulan atau misal sebanyak RM50. Hutang yang disyaratkan bayar balik RM55, maka RM5 itu adalah riba. C. Riba al-yad iaitu terjadi kerana berpisah dari tempat akad majlis dengan melambatkan penerimaan barang atau tukarannya. Agaknya, contohnya jual beli emas dengan emas tidak boleh ditangguh penerimaan barang atau tukarannya. D. Riba an-nasiyah iaitu terjadi kerana jual beli atau tukaran yang disyaratkan supaya dihadkan masa penyerahan salah satu dari barang atau tukarannya. Contohnya ialah jual beli yang tidak menjadi milik selama-lamanya, misalnya untuk 2 tahun atau sebagainya, tidak dengan akad dan syarat sewaan tetapi dengan akad jual beli. Baik, sudah pada penonton rahmat Allah SWT. Baik, untuk banyak penonton kita selama 15 tahun ya, atau sama-sama untuk belajarkan kita untuk damaikan. Baik, tajuk dalam belajar tersebut hurairan. Setengah ulama membahagikan riba ini kepada 3 jenis sahaja, iaitu riba al-fad, riba al-yad dan riba al-qiyad adalah termasuk di dalam riba an-nasiyah. B. Menurut pengertian riba dari segi syarak seperti yang disebutkan di atas, jika berlaku seperti yang disebutkan itu adalah hukumnya. Baik. Sorry, maaf. Haram kerana riba, tetapi sekiranya tidak berlaku demikian, tidaklah menjadi riba jika akad dilakukan ke atas menukaran di antara satu barang dengan barang yang lain, dilakukan banyaknya dan dijalankan pengikut syarak, tidaklah menjadi haram kerana tidak menjadi riba. Begitu juga jika penukaran berlaku ke atas barang-barang yang sama jenis dengan tunai sama timbangan atau sukatannya dan diterima terus di majlis akad itu sebelum berpisah di antara kedua pihak, iaitu tidak dilambatkan kepada masa yang lain bagi penyerahan dan penerimaan itu, sama ada kedua-dua barang penukaran itu salah satu daripadanya, maka tidaklah haram dan tidak dinamakan riba. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT. Baik, C. Barang-barang itu antara benda yang boleh berlaku
riba ialah emas, perak dan makanan yang menggayakan seperti garam, gula dan sebagainya. Baik. Syarat-syarat bagi mengharuskan jual beli barang-barang riba. Jika dari jenis yang sama seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan sebagainya, disyaratkan 3 syarat. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka jadilah riba. Pertama, mestilah dengan tunai. 2, mestilah sama timbangan atau sukatan. Yang ketiga, mestilah diterima terus di majlis akad. Tidak boleh dilambarkan kedua-duanya akan salah satu daripadanya. B, jika jual beli itu dilakukan terhadap barang-barang yang berlainan jenis tetapi satu bahagian kategori, riba adalah sama seperti emas dengan perak. Emas dan perak merupakan nilai mata wang, boleh dilakukan dengan tidak sama timbangan atau sukatan kerana berlainan nilai tetapi dengan 2 syarat. Baik. Dan penonton rahmat dari Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe bagi kita sama-sama untuk belajar tersebut yang dikata kebetulan. Baik. 1. Mestilah nilai. Yang pertama, mestilah nilai. Baik. Kata-kata kebetulan. Yang kedua, diterima terus di majlis akad. Jika penukaran dilakukan terhadap barang-barang makanan dan semua jenis, hendaklah mengikut 3 syarat di atas, iaitu tunai, sama timbangan atau sukatan, dan diterima terus. C, jika penukaran dilakukan dalam jual beli terhadap barang-barang yang bernilai jenis dari satu kategori bahagian, misalnya gandum dengan beras dengan tidak sama timbangan atau sukatannya, tetapi dengan syarat tunai dan diterima terus. Sabda Rasulullah SAW dari Ubadah bin Somad, Nabi SAW bersabda, emas dengan emas, perak dan dengan perak, gandum dengan gandum, sekoi dengan sekoi, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan diterima terus di tempat akad. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual mengikut sesuka hati kamu, asalkan tunai. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT. Baik. Tajuk pada kata-kata dikefokuskan kelajunannya. Tajuknya, beberapa masalah berkaitan riba. Pertama, riba berlaku juga pada pinjaman atau hutang yang dikenakan pada mari. Saya ulang sekali lagi. 1. Riba berlaku juga pada pinjaman atau hutang yang dikenakan faedah. Sebarang lebihan yang dikenakan ketika menjalankan pinjaman atau hutang adalah riba. Jenisnya bahawa faedah yang dikenakan pada sesuatu pinjaman atau hutang dengan apa bentuk sekalipun ialah riba. Contoh, katakan si Abu telah meminjam wang dari institusi kewangan berjumlah RM10,000 dan mengikut perjanjian yang dipersetujui.
Antara dua belah pihak, faedah yang dikenakan ialah 10% dan tempoh pembayaran bilik ialah selama 5 tahun. Tahun jumlah utang faedah, jumlah faedah belum dibayar. 1 tahun 12 bulan RM10,000 10% ataupun 1 RM1,000 belum dibayar RM11,000. Baik, 2 bulan RM10,000 10% RM2,000 RM12,000. Yang ketiga tahun 36 bulan RM10,000 10% RM3,000 atau RM13,000. 4 tahun RM10,000 10% RM4,000 ataupun RM14,000. 5 tahun 60 bulan RM10,000 10% RM5,000 ataupun juga RM15,000. Begitulah seterusnya, bergantung kepada beberapa lama tempoh pinjaman. Baik, jika pendek bermakna faedah yang dikenakan adalah rendah dan sebaliknya. Jika panjang bermakna faedah yang dikenakan adalah tinggi. Perkara dan cara di atas memang telah dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah, ulang sekali lagi, Jahiliyah, seperti yang disebut sebagai riba nasai atau riba nasi'ah, iaitu mereka dilambatkan pembayaran hutang dari waktu yang ditentukan. Pada mulanya dengan mengenakan tambahan bayaran faedah. Tambahan faedah akan dikenakan terus selagi pokok hutang asal. Sebelum dijelaskan, makin lama makin banyak bunganya. Hutang yang sedikit menjadi banyak, dan jika dilakukan kaedah sukar sekali untuk ditebus, ini boleh menyebabkan. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmat Allah SWT, mari kita perapatkan penonton kita untuk selama 50 tontonan yang disaikan untuk jangan tazkirah kita Muhammad Pemula Esokar hari ini. Baik. Barang kaidan iaitu menjadi milik orang yang memberi hutang. Yang kedua, akad pada jual beli bagi sesuatu barang hendaklah tepat menurut apa yang dijualkan belikan. Seulang, dijual belikan tidak boleh dilakukan di dalam jual beli barang yang disukai kurang dari sukatannya, dan barang yang ditimbang kurang dari timbangannya. Antara lain, mestilah kadang pada barang sama dengan harga menurut yang disebut dalam akad. Yang ketiga, dengan itu amalan riba amalah dilarang di dalam Islam. Kerana akibatnya boleh merosakkan kehidupan dan ekonomi. Mungkin riba ini jika dilihat sepintas lalu ada baiknya, tetapi sebenarnya ia mempunyai keburukan yang besar dalam jaga panjangnya. Baik, insyaAllah pada penonton rahmat Allah sekian, sebentar lagi untuk kembalikan waktu solat fardu isyak daripada 1 juz sabarahat sibujan sarian subyada blodab. Waktu solat fardu isyak jam pukul berapa kan? Jam pukul berapa kan? Jam pukul 8 malam. Pada hari Isnin ni ada jadual kalender Hijrikan pada waktu solat Sarawak. Bagi bersama dalam jadualkan waktu solat kita sembahyang berdoa
atau papan didikan dalam papan hitam. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, mari kita sama-sama untuk insyaAllah mudah-mudahan apa kita baca tadi kita ambil iktibar, kita amalkan telah disampaikan insyaAllah. Baik, mari kita sama-sama berbuku bertajuk insyaAllah kita batuk ini atas seketika lemah ada sesama batuknya. Minta maaf pada penonton, kita sama-sama. Baik, kita buku yang bertajuk Pengetahuan Agama Islam ITM disebutkan oleh edisi perhukuman dikarangan oleh Masjid Sabah Haji Abdullah, diterbitkan oleh Kul Agama Akan Tata. Baik, insyaAllah pada penonton rahmat Allah SWT, teranjangan tazkirah kitab Muhammad Live tadi pada hari Isnin hingga Rabu jam 7.20 minimal lagi, ataupun tidak lain tidak bukannya seundangan. Sekali lagi kita pada penonton sekian. Baik, ucapan juga sahabat penonton kita dah habis dah keluarga media sosial kita. Anda boleh bersiaran langsung di TV Muhammad ke YouTube TV Muhammad dan juga di media sosial TV Muhammad. Sama-sama kita muliakan keluarga tekan platform media sosial kita. Silakan klik button like, klik button share dan klik button subscribe atau klik button lonceng di sini. Sama-sama kita penonton buka video di sini, kita paparan yang akan di skrin anda penonton sedia di YouTube TV Muhammad, ataupun paparan skrin anda di banyak video-video dan berbagai-nya. Baik, jumpa bersiarakan ni dalam motor aplikasi Ko Muhammad di iPhone App Store, Google Play Store walaupun ikut sekarang. Tunjukkan dan klik button free video ni dan sama-sama penonton semua kandungan yang diceritakan, semua konten yang video ini berbagai-bagai yang macam lagi. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, anda perlukan TV anda gunakan laman aplikasi Ko Muhammad ataupun laman aplikasi di telefon pintar anda. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, mari kita sama-sama insyaAllah mari kita esokkan berceramah serta berkerahani jiwa untuk kepada aman semua. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta berdakwah dan serta si dunia di akhir nanti. Baik, insyaAllah sekian. Baik, dalam bagi-bagi QR code ni dalam aplikasi Ko Muhammad di telefon pintar anda. Baik, insyaAllah jumpa serta dalam banggar hashtag tazkirah kita Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah dan hashtag TV Muhammad. Sekian walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.